Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Rashidi bin Abdul Wahab, pensyarah bagi subjek Manahij Al-Adilah Ilmu Kalam, kod USI 41903. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan terjemahan daripada muka surat 149 hingga 156 dari kitab Al-Madha ila Dirasah Ilmu Kalam. Saya Afrika binti Manap, nombor metrik 051055, akan membentangkan tentang Al-Fasli As-Sani, Ad-Dalilu An-Naqli, Hujjatihi wa alaqatihi bid-dalil al-aqli, dalil naqli, hujahnya dan hubungannya dengan dalil akal. Mawaqifu al-Mu'tazilatu al-wa'ilu minad-dalil an-naqli, kedudukan Mu'tazilah pertama daripada dalil naqli. Golongan Mu'tazilah bukanlah golongan yang pertama yang terlibat dalam isu-isu dalam lingkungan Islam. Mereka tidak pula bersendirian kerana ramai tokoh salaf seperti Al-Hasan Al-Basri, Ja'far Al-Sadiq, Abu Hanifah, Al-Sawri dan lain-lain yang telah mendahului mereka dan yang sezaman dengan mereka. Mereka telah menjelaskan hukum-hukum akidah ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, mereka menjelaskannya menggunakan akal dan pemerhatian, iaitu dengan menggunakan kaedah dalil naqli dan dalil akal. Selepas itu, menggunakan bukti teks dan bukti yang rasional yang telah dipersetujui. Apabila datangnya Mu'tazilah, mereka telah mengangkat kedudukan akal dan hampir menyamakannya dengan kedudukan nas. Sebagaimana yang telah disimpulkan daripada kata-kata syekh mereka iaitu Wasil bin Attab, terdapat 3 perkara yang disepakati di sisi Mu'tazilah iaitu Al-Quran, Al-Ijma', kisah-kisah yang terdahulu yang telah tersebar secara berperingkat ataupun yang masyhur. Wayushamilu ad-dalil as-sam'iyyu indal Mu'tazilah salasa umur: Al-Quran wal-Ijma' wal-Khabar al-Majmu' alaihi al-mutawatir aw masyhur kama qad yafhamu min kalamin Wasil bin Attab. Bagi Al-Quran, sudah tentu semuanya bergantung kepadanya secara fitrah. Walau bagaimanapun, golongan Mu'tazilah berlebihan di dalam takwilan, dan takwilan mereka sering jelas bercanggah dari makna yang sebenar dari teks Al-Quran. Mereka telah menyamakan Allah dengan sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Salah satu contoh penafian mereka ialah penglihatan dan semua sifat seperti tangan, istiwa dan seumpamanya, dan pembawaan terhadap pelbagai makna yang lain. Yang kedua adalah ijma'. Bagi al-ijma', pengikut yang mempersoalkan persepakatan al-ijma' tentang kejadiannya dan kesahihannya diharuskan untuk bersepakat tentang kebatilan dan mengikutinya terpisah daripada golongan Mu'tazilah. Dan yang ketiga adalah hadis. Wasil hanya akan menerima hadis yang mutawatir atau riwayat yang masyhur sahaja. Begitu juga dengan Amr bin Ubaid yang mempersoalkan tentang periwayatan dan perawi sehingga bertentangan dengan gurunya, dan Abdul Al-Hada'i yang cenderung kepada hakikat bahawa mutawatir adalah hujah. Tetapi yang termasyhur dan yang diberitakan tidak memberi manfaat kepada ilmu. Ini dinisbahkan kepada menolak kepada semua kepada keaslian mutawatir. Kesimpulannya, adil untuk menunjukkan di sini bahawa kecenderungan ini terutamanya dalam hadis yang kelihatannya telah mencapai kepada kemuncaknya di dalam golongan Mu'tazilah ini, telah cenderung untuk bersederhana secara teori dan terutamanya oleh Al-Qadi Abu Jabbar dan anak-anak muridnya yang berusaha untuk kembali kepada kebanggaan 4 pembimbing yang dipegang oleh Syekh. Yang pertama mereka iaitu hujah akal, Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Muhammad Razik, nombor metrik 051131.
Hari ini kita akan bercakap tentang fikratud daurun wa asaluha al-manjahiyah. Hazihi fikratu takumu ala an al-aqlu waslul syar'i. Isbah arafat sahitu syar'i min summa fala yasihu al-istidlalu bidalili sami'i ala ayatu mas'alatu min masailu al-kalimiyah al-muta'allaqatu biwujudullah ta'ala wa sifatuhu wa kullun ma tatawaqafa alaihi sawatu nubuwah wa ila soro al-aslu far'an wa zalika daurun batilun wa munaqad wal natijah allazimatu lidzalika ala yaqbalu ad-dalilu as-sama'i fi umahatu masailu al-'adlu wat tauhid wa inna yaqsuru majalahu ala sama'atu allati la majalu lil aqli fiha wa ana masailu allati la yatawaqafu 'alaiha subutu suhatu nubuwah. Okey, di sini bermaksud konsep ad-daur ini ialah berdasarkan kepada penggunaan akal, di mana akal adalah asal kuat syarak. Oleh itu, penggunaan dalil sam'i mengenai kewujudan Allah serta sifat-sifatnya serta perkara yang berkaitan dengan kenabian adalah tidak tepat kerana bercanggah dengan konsep ini. Oleh itu, dalil sam'i tidak diterima untuk digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan keadilan dan tauhid. Bayanu dzalika fi mantiq al-mu'tazilah fi qamati dalilu as-sam'i wa huwa al-Qur'anul Karim la yamkinu al-istidlalu bihi ala ma yadallu alaihi min ma'ani illa ba'da ma'rifah an qailihi sadiqi fi akhbarihi wa annahu ta'ala la yujri al-mu'jizat ala aidi al-kadhibin wa dhalika mutawaqifu ala ma'rifata kunahu adalah hakiman la yaf'alul qabih. Yaqulu al-qadi Abdul Jabbar qad bayna min qabli annahu ayyu ad-dalilu sam'i la yadullu ala ma la al-ilmu bah lima alimi kunahu dilalah la inna dhalika yujibu kunu al-far'u dala ali aslihi wa dhalika yatanaqadu falihadha al-ilah la yajuzu an yadlu al-khitabu ala tauhid wal adlu wa muqadimatuhu li'annahu la na'ni lahu dilalatu illa ba'da ilmi bijami'i zalika. Ia bermaksud, menurut Mu'tazilah, dalil sam'i tidak dapat menunjukkan makna yang sebenar kecuali setelah mengetahui orang yang bercakap itu adalah benar dalam percakapannya, dan orang itu perlulah menjauhkan diri daripada melakukan kejahatan serta keburukan. Hakim Abdul Jabbar berkata, kami telah menjelaskan sebelum ini dalil sam'i iaitu tidak jelas asal usulnya dan tidak boleh digunakan sebagai satu dilalah. Hal ini kerana al-far'u tidak boleh mendahului al-aslu. Oleh itu, perkara yang berkaitan dengan tauhid dan keadilan tidak boleh diketahui maknanya melainkan setelah mengetahui tentang dilalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Mira Izzati binti Muhammad Zainuddin, 051726. Seterusnya saya akan membatangkan muka surat 141 sehingga 142. Yang seterusnya adalah yang bertajuk Masail ilmu kalam. Golongan Mu'tazilah telah membahagikan ilmu kalam ataupun isu teologi ini kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah al-masail asasiyati allati tatawaqifu 'alaiha sihhatun nubuwah. Yang pertama adalah isu-isu asas yang bergantung kepada kesahihan kenabian. Min usulin nazari wal uluhiyyati ay masail adli wat tauhid. Dari asas pertimbangan dan ketuhanan, iaitu isu-isu keadilan dan tauhid. Ini hanya diterima sebagai bukti akal semata-mata. Yang kedua adalah masail sam'iyati allati la majal lil aqli fiha kamiqdari sawabi wal iqab wa ahwalihima. Yang kedua adalah isu sam'iyat yang tidak ada ruang untuk alasan seperti jumlah ganjaran dan hukuman serta syarat-syaratnya. Wala yuqabbilu fiha illa dalil sam'i wahdah. Dan hanya dalil sam'i sahaja yang diterima di dalamnya.
Yang ketiga adalah ma furush anil amaraini as-sabiqaini kaba'dul kamalat ilahiyati allati la tatawaqifu 'alaiha sihatun nubuwah. Yang ketiga adalah apa yang menyimpan ataupun ma furush ataupun apa yang terkeluar dari dua perkara sebelumnya, seperti beberapa kesempurnaan ketuhanan yang tidak bergantung pada kesahihan kenabian. Kedua dalil itu diterima bersama-sama. Yang seterusnya adalah mengenai gagasan ad-daur. Waqad sadat fikrati ad-dauri awsati fikri i'tizali wa yara ba'dul bahisina annaha kanat mar'iyatan bainahum. Gagasan tentang ad-daur berlaku dalam kalangan pemikir Mu'tazilah. Ada yang percaya bahawa ianya telah dipelihara dalam kalangan mereka. Tetapi yang peliknya adalah apabila perkara itu disebarkan kepada kebanyakan mazhab teologi yang lain, termasuklah mazhab Asy'ari. Penyebaran ini hampir sezaman dengan lenyapnya Mu'tazilah sebagai kumpulan kalam dari masyarakat Islam, dan pendapat mereka tersebar kepada banyak kumpulan, terutamanya kumpulan Zaidiyah dan kumpulan 12. Yang seterusnya, Jim, Muwaqifu asyairati min dalil nakli wa tatawuruhu. Maksudnya kedudukan Asy'ari pada bukti teks dan perkembangannya. Ya'rifu asyairati dalil sam'i bima yaqrabu min kalam al-Mu'tazilah. Asy'ari mendefinisikan dalil sam'i dengan apa yang hampir dengan kata-kata Mu'tazilah, iaitu ad-dalil sam'i fil uruf, dalil sam'i dalam adat ataupun dalam kebiasaan, wa dalil lafzi al-masmu', iaitu ia adalah bukti lisan yang boleh didengar, manakala uruf fuqaha dari segi kebiasaan adat fuqaha ia adalah bukti undang-undang. Amma muwaqifihim min hadha dalil faqad marra bimarahil muqtalifah. Adapun pendirian mereka tentang dalil ini, ia melalui peringkat yang berbeza. Iza bada'u awal al-amru muqfizaini bidarbin min tawazana bainal aqli wal naqli ayya min Asy'ari wal Baqilani. Mereka mula-mula mengekalkan keseimbangan antara akal dan risalah pada zaman Al-Asy'ari dan Al-Baqlani. Summa aqazat kuffati akli turajihi ala hisabin nakli hina tashrabat fikrah ad-daur munzu al-Juwayni wa min ja'u ba'dihi. Kemudian akal mula mengatasi hadis apabila konsep ad-daur telah tersebar sejak al-Juwayni dan mereka yang datang selepasnya. Seterusnya wahawilul amadi ba'da zalika tahqiqin naw'in min tawazan kama fa'li Abdul Jabbar fil madrasatil i'tizaliyah. Selepas itu Al-Amidi cuba mencapai semacam keseimbangan seperti yang dilakukan oleh Abdul Jabbar dalam mazhab Mu'tazilah. Dan seterusnya perincian mengenai ini akan dijelaskan oleh sahabat saya. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Normazatul Ika binti Masra, nombor matrik 051552. Okey, saya sambung bahagian seterusnya. Asyratu min qablu ila an mazhab Asy'ari qama munzi bidaya ala da'amataini min akli wan nakli. Summa tahawala ila mazhab ahli sunnah wal jamaah walakinnahu ihtar wa laqad waqafa mu'rihul fikru yatasa'aluna iza kitabi ibana wal lama' lil Asy'ari. Saya telah menegaskan sebelum ini bahawa mazhab Asy'ari adalah berdasarkan daripada dua rukun awal, iaitu akli dan nakli. Kemudian dia beralih kepada doktrin ahli sunnah wal jamaah. Ahli sejarah telah mempersoalkan tentang kitab-kitabku, iaitu Al-Ibanah dan Al-Lama' oleh Al-Asy'ari. ويبدو لي أن رجل كان هامه في كتابي أولا مواجها إلى تحديد مواقفه الجديدة إذا خصوم يوم وأصحاب الأمساء أي معتزلة، بينما كان يهدف في كتاب الثاني إلى تعييد مواقفه تلك بمن قدها له من أدلة. وأيما كان أمر فالمهم هو امتزاج النازعة العقلية والنقلية في تفكير الأشعري منذ بدايته.
Bagi saya, perhatian utama beliau dalam buku pertama adalah untuk menentukan kedudukan barunya terhadap penentang hari ini dan sahabat terdahulu iaitu Mu'tazilah. Sedangkan beliau bertujuan dalam buku keduanya untuk menyokong pendiriannya dengan bukti. Walau apapun keadaannya, yang penting ialah percampuran antara kecenderungan yang boleh dipindahkan dalam pemikiran Asy'ari sejak penubuhannya. ويبدو أن هذا مزيج معتدل من النقل والعقل كان سائدا حتى باقلاني وقد رد باقلاني في كتابه إعجاز القرآن إلى من زعم عن إثبات وحدانية الله تعالى مما لا سبيل إليها إلا من جهة العقل. ويقول ابن تيمية بعد أن يشير إلى طريقة مطهر الأشاعرة في إثبات بعض الصفات بالعقل وبعضها الآخر. Nampaknya campuran yang seimbang antara transmisi dan akal ini berleluasa sehingga Al-Baqlani menjawab dalam bukunya The Miracles of the Quran kepada mereka yang mendakwa bahawa membuktikan keesaan Tuhan Maha Berkuasa adalah sesuatu yang hanya boleh dicapai dari sudut akal. Ibn Taymiyah berkata setelah merujuk kepada kaedah Asy'ari, kemudian dalam menetapkan beberapa sifat dengan akal dan yang lainnya dengan pendengaran, wa amma min qibali haula'i faithabituna jami'i hazihi sifati bil aqli wa hazihi tariqatu a'la wa ashrafu min tariqatu haula'i mutaakhirin. Adapun orang-orang sebelum ini, mereka membuktikan semua sifat ini dengan akal. Kaedah ini lebih tinggi dan mulia daripada kaedah orang-orang yang lewat ini. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adina binti Muhammad Zaid, nombor metrik 051079. Saya akan menyambung perbincangan bagi muka surat 144 sehingga 145. Kemudian muncul tanda-tanda perkembangan secara bersistematik dengan kecenderungan yang semakin meningkat terhadap akal pada pandangan Abdul Qahhar Al-Baghdadi. Dan kita boleh dapatinya dalam kitab Mushtabihul Hadis wa Bayanuhu oleh Ustaz Abu Bakar bin Furak. Bahawasanya Abu Bakar dalam menafsirkan nas-nas yang berkaitan dengan sifat khabariyah adalah bertentangan dengan pandangan syekh-syekh yang sebelumnya. Yaqulu Al-Baghdadi wa innama udaifatu ulumi syar'iyyah ila an-nazar li'anna sihhatu syari'ah mabniyah ala sihhatu nubuwah. Wasihatu nubuwah maklumati an tariqi an-nazar wa istidlal walau kanat maklumatu bidarurah min hissin aw badihatin lima ikhtilaf fiha ahlu hawas wa badihah wa fiha zamilin ila an aqlu aslu lisyar'i wa hiya fikratu allati kanat asasan limubadi'u ad-daur allazi sadin inda mutaakhiri asyairah muza juwaini wa man ja'a ba'dihi. Maksudnya Al-Baghdadi berkata kesahihan ilmu syariah ni adalah pada jalan nazar kerana kesyariatan memerlukan kesahihan nubuwah dan sahihnya maklumat nubuwah ini atas jalan nazar dan istidlal. Walaupun maklumat itu darurah daripada hissi dan atau badihiyah, ia tetap ikhtilaf bagi ahli hawas dan ahli badihiyah. Tambahan itu, perkara ini berkecenderungan terhadap akal yang menjadi asal hukum syarak. Seterusnya menjadi fikrah yang merupakan asas kepada prinsip ad-daur dalam kalangan mutaakhirin al-Asy'ariyah sejak daripada Al-Juwaini dan mereka yang datang selepasnya. Falamma ja'a Al-Juwaini saraha bi anna zawahiri sam'u la yusawwiru istidlal biha fi aqliyat. Al-zawahir allati hiya urdatu ta'wili la wira istidlali biha fi aqliyat bal najaddahu ya'khuzu anni mu'tazilah taqsimihim as-sulasi lil musailu kalamiyah ma yadriku bil aqli wahdihi wa ma yadriku bis sam'i wahdihi wa ma yadriku bihima ma'an. Itu
Tak kala itu, Al-Juwaini mengisytiharkan bahawa As-Sami'i tidak boleh dijadikan sebagai istidlal pada dalil akal. Fenomena yang tertakluk kepada takwilan tidak boleh dijadikan sebagai istidlal pada dalil akal. Sebaliknya, kami mendapati bahawa Al-Juwaini mengambilnya daripada pandangan Mu'tazilah berkenaan 3 bahagian dalam permasalahan kalam, iaitu yang pertama, apa yang difahami oleh akal semata-mata. Kedua, apa yang difahami dengan pendengaran semata-mata. Yang ketiga, apa yang difahami dengan akal dan pendengaran sekali. Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad berkata, perkara yang tidak dianggap sebagai daruri terbahagi kepada perkara yang diketahui dengan dalil akal tanpa syarak, perkara yang diketahui dengan syarak tanpa dalil akal, serta kedua-duanya sekali. Adapun perkara maklum itu berserta dalil akal tanpa syarak, iaitu alam yang bersifat baharu, kewujudan pencipta, kekuasaannya, ilmunya dan kehendaknya. Setiap perkara yang tidak sabit tidak akan sabit pada syarak. Sekiranya syarak dibina atas percakapan, maka tidak disabitkan kalam sendiri, di mana tidak disabit dengan syarak. Wallahu a'lam.